Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah sekalian, kita akan masuk pada tajuk mubtada dan juga khabar. Okey. Mubtada dan juga khabar. Ni benda biasa je tuan-tuan, istilah je baru. Kalau pakai istilah bahasa Melayu senang sikit lah kan. Tapi sebab di istilah bahasa Arab, nampak macam, benda apa ni? Hak tu lah, kan. Apa nama ni? Kita kata, baik. Muka surat 125. 125. Tapi sebelum kita tengok pada muka surat 125, suka untuk kita ulang kaji sikit berkenaan dengan jumlah. Kita pernah kongsikan jumlah. Jumlah maksudnya ayat. Orang Melayu kata jumlah ni ayat. Ada 2 jenis ayat yang telah kita kongsikan. Ataupun 3 jenis lah kalau kita sebut. Tapi kita fokus pada 2 jenis dulu. Yang pertama, jenis yang pertama iaitu jenis jumlah fi'liyah. Sebelah kanan ni. Jumlah fi'liyah. Ayat fi'il. Ataupun kalau kita nak terjemahkan dia, ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Kita dah bagi contoh kat sini, telah makan oleh Zaid. Okey. Telah makan. Jadi telah makan tu ayat yang dimulakan dengan fi'il. Okey. Jumlah fi'liyah. Jadi kita ada sebut dalam pertemuan yang lepas, bila kita jumpa fi'il, kata kerja, kita mesti dapatkan fa'il. Okey, bila kita jumpa fi'il, kita mesti dapatkan fa'il. Fa'il maksudnya pelaku. Okey, pelaku. Orang yang melakukan perbuatan itu. Berlari. Siapa yang berlari tu? Kena dapatkan fa'il dia. Kan, telah berlari oleh Muhammad. Oh, Muhammad tu pelakunya. Gitu. Kita kata perbuatannya itu solat. Siapa yang solat tu? Telah solat oleh Fatimah. Oh, rupanya Fatimah sebagai pelaku yang melakukan perbuatan solat. Jadi, ayat yang dimulakan dengan fi'il, maka kita namakan dia jumlah fi'liyah. Itu cara kita nak mendefinisikan jumlah fi'liyah. Ada satu lagi definisi berkenaan dengan jumlah fi'liyah ni, kita kata gandingan antara fi'il dan fa'il. Gandingan antara kata kerja dan pelakunya itu dinamakan sebagai jumlah fi'liyah. Telah solat oleh Fatimah. Jadi telah solat tu adalah perbuatan kata kerja, pelakunya itu Fatimah, maka ayat yang kita katakan itu gandingan antara kata kerja dan pelakunya dinamakan sebagai jumlah fi'liyah. Itu definisi yang kedua berkenaan dengan jumlah fi'liyah. Okey. Minggu lepas juga kita ada kongsikan berkenaan dengan maf'ulun bih, mangsa. Ataupun objek. Contoh objek ni kita letakkan contoh ayat kita dekat bawah ni, telah makan oleh Zaid. Kita kata telah makan oleh Zaid akan ikan. Jadi ikan tu adalah objek. Ataupun kita kata ikan itu adalah mangsa yang kena makan. Orang Arab sebut mangsa ni dia kata maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih. Telah makan itu perbuatan ataupun kata kerja oleh Zaid. Zaid itu sebagai pelaku. Akan nasi. Nasi itu sebagai mangsa. Kita namakan nasi itu sebagai maf'ulun bih. Istilah mangsa itu maf'ulun bih. Telah menulis oleh Aisyah akan surat. Jadi telah menulis itu adalah
fi'il, kata kerja. Aisyah itu adalah fa'il, pelakunya, orang yang melakukan perbuatan tu. Surat, surat itu adalah maf'ulun bih, objek yang ditulis. Gitu. Jadi bahasa Arab kata maf'ulun bih. Baik, semua tu kita dah kongsikan. Bagi yang nak ulang kaji, boleh tengok kita punya channel kita lah dalam Telegram kita, insya-Allah. Tuan-tuan boleh tengok je tajuk semua kita dah letak kat bawah tu. Klik saja. Baik. Hari ni kita nak kongsikan pula pada jumlah yang kedua, iaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang kita pernah langkau sebelum ni. Kita langkau. Kita tak lalui dulu. Kita sepatutnya lalui dia dulu. Tapi tak. Kita langkau. Pergi dekat fa'il dan juga maf'ulun bih dulu. Okey, sekarang ni kita nak patah balik kepada dia. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kita dah sebut juga secara ringkasnya. Jumlah ismiyah iaitu ayat yang dimulakan dengan kata nama. Ini banyak digunakan oleh orang Melayu. Ataupun masyarakat kita biasa bila nak bercakap, dia akan gunakan dalam bentuk jumlah ismiyah. Kata nama. Ataupun ayat yang dimulakan dengan kata nama. Okey, itu definisi yang pertama ataupun cara kita nak kenal jumlah ismiyah. Itulah ayat yang dimulakan dengan kata nama. Cara yang kedua ataupun kita kata definisi yang kedua, pengenalan yang kedua berkenaan dengan jumlah ismiyah ni, kita boleh juga sebut jumlah ismiyah itu apa dia? Jumlah ismiyah iaitu gandingan antara mubtada dan khabar. Saya ulang balik. Gandingan antara mubtada dan khabar. Jadi mubtada ni yang kita tak biasa dengar ni. Istilah mubtada ni. Khabar. Khabar ni macam bahasa Melayu. Khabar kan. Tapi apa benda mubtada, apa benda khabar? Okey, dalam ilmu bahasa Melayu, ada tak cikgu bahasa Melayu kat sini? Dalam ilmu bahasa Melayu kita panggil subjek dan juga predikat. Ni saya yakin ramai kalangan kita pun lupa tajuk tu. Subjek, predikat. Subjek tu apa benda, predikat tu apa benda pula. Dia kata satu hal pula kan. Okey, kita bagi contoh je senang. Contoh dalam bentuk ayat. Apa itu jumlah ismiyah? Kita ulang balik, gandingan antara mubtada dan khabar. Contoh ayat kat sini saya dah tulis, Zaid pergi ke sekolah. Ayat yang dimulakan dengan isim kan, kata nama kan. Zaid ini adalah isim ataupun kata nama. Okey. Dalam bahasa Arab, dia kata Zaid ini statusnya sebagai subjek ataupun mubtada. Mubtada. Bahasa Arab kata mubtada. Ilmu bahasa Melayu kata subjek. Apa cerita Zaid tu? Apa khabar dia? Apa predikat dia? Pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Oh, pergi ke sekolah. Kalau tuan-tuan sebut Zaid itu, lepas tu tuan-tuan titik, tuan-tuan balik macam tu je. Orang faham tak? Orang tak faham kan? Jadi tuan-tuan lengkapkan ayat tu, Zaid pergi ke sekolah. Jadi Zaid ini dianggap sebagai mubtada ataupun subjek. Khabarnya, predikatnya ialah pergi ke sekolah. Gitu. Azrin berdiri. Contoh. Azrin itu, contohlah kita letak itu kan. Bagi sedap sikit. Azrin itu berdiri. Azrin tu subjek ataupun orang Arab kata mubtada. Berdiri itu khabar. Kalau saya sebut Azrin itu, lepas tu saya diam je, tak cerita apa-apa. Jadi tak lengkaplah jumlah tu. Tak lengkaplah ayat tu. Jadi saya nak lengkapkan ayat tu, saya kata Azrin itu berdiri. Itu berdiri menjadi khabar ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu predikat. Jadi ayat yang dimulakan dengan kata nama Azrin, itu dinamakan dalam bahasa Arab istilahnya jumlah ismiyah. Ataupun gandingan antara mubtada, Azrin, dan juga khabarnya berdiri, itu juga dipanggil dengan jumlah ismiyah. Okey. Selesai tuan-tuan. Ada soalan tak? Buat masa ni ada soalan tak? Tuan-tuan bersama dengan saya ke tak ni? Tak ada, tak ada. Tak ada. Okey. Harapnya tak tidur lah
Baik, insya-Allah. Kalau mengantuk tuan-tuan gigit apa nama ni kacang. Kacang yang terbaik kacang apa tuan-tuan? Kacang gajus. Betul betul betul. Kacang gajus ya. Okey. Boleh gigit lah kalau mengantuk ataupun kalau rasa tak selesa. Baik tuan-tuan. Kita nak pergi pada buku kita sekarang ni. Nak pergi pada buku kita muka surat 125. 125 tuan-tuan tengok Baik, yang tak ada buku boleh tengok sini, yang dah ada buku boleh buka. Okey. Tadi kita kata apa? Azrin itu berdiri. Saya bagi contoh mudah Azrin itu berdiri. Tuan-tuan pegang dalam memori tuan-tuan, Azrin itu berdiri. Azrin berdirilah senang. Itu tu kita letak dalam kurungan lah. Okey. Azrin tu adalah mubtada, subjek. Khobarnya, ceritanya, predikatnya adalah berdiri. Okey. Apa maksud mubtada tu? Kalau kita nak lebih tengok dia punya apa yang Ustaz Rusdi catatkan dalam buku ni, dia kata mubtada ialah isim ma'rifah yang memulakan ayat. Tuan-tuan pegang yang memulakan ayat ni. Ma'rifah ni kita cerita sekali lagi. Okey, memulakan ayat. Azrin. Itu. Okey. Baik. Khabar pula apa? Khabar pula cerita yang nak disampaikan oleh subjek. Azrin, apa cerita dia? Apa khabar dia? Berdiri. Itulah dia. Azrin pergi ke kedai. Pergi ke kedai tu khabar lah tu. Okey. Azrin, apa cerita Azrin? Dalam kelas. Dalam kelas tu adalah khabar. Jadi itu cerita khabar. Tapi kita tak nak pergi kat khabar dulu. Kita nak pergi dekat mubtada dulu, dekat subjek dulu. Okey, tuan-tuan, kita nak pergi dekat subjek. Ni tengok yang kotak kuning ni ataupun bulatan kuning ni tuan-tuan ya. Kita nak fokus pada mubtada dulu. Baik, orang Arab tulis al-mubtada boleh. Kita nak sebut mubtada boleh, nak sebut al-mubtada pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kan tuan-tuan tengok Ustaz Rusdi tulis mubtada tu adalah isim ma'rifah. Ma'rifah ni orang Kedah datang apa pula ni? Ma'rifah tu. Okey, tuan-tuan terjemahkan ma'rifah ni dengan terjemahan saya biasa terjemahkan ma'rifah ni spesifik ataupun khusus. Khusus nah. Khusus. Spesifik ataupun khusus. Okey. Kalau saya sebut Azrin, khusus tak? Daripada ramai-ramai orang ni, orang lelaki lah kita katakan. Saya sebut Azrin, khusus ke tidak tuan-tuan? Khusus lah kan? Khusus. Maknanya daripada ramai-ramai tu Azrin. Kan? Daripada ramai-ramai tu Fatimah, khusus lah tu. Baik. Jadi Azrin, Fatimah itu adalah salah satu daripada kumpulan ma'rifah ataupun spesifik. Azrin ataupun Fatimah ataupun Aisyah. Malaysia sebut. Negara banyak ni dekat dunia ni kan. Sebut Malaysia. Khusus tak tuan-tuan? Khusus lah tu. Itu maknanya ma'rifah. Okey. Baik. Tapi ma'rifah ni, yang spesifik ni, bukan dalam bentuk yang macam tu saja. Banyak lagi. Dalam bahasa Arab, ma'rifah ni ada 6. Isim ma'rifah maksudnya kata nama. Isim tu kata nama. Kata nama yang spesifik tu ada 6 kata orang Arab. Okey, ada 6 semua ni Kita pergi satu-satu. Yang pertama, domir. Domir ni kata ganti nama diri. Dia, engkau, kan. Contoh, kita nak cerita ke orang kan. Saya cakap dengan tuan-tuan lah. Saya kata, dia ni memanglah baik orangnya. Dia tu maknanya saya dah spesifikkan lah tu. Saya tak kata, baik orangnya. Baik orang. Tu tak spesifik, tak tahu siapa. Cerita pasal siapa ni. Kan? Jadi saya sebut dulu. Dia orangnya baik. Jadi kita dah spesifikkan. Tapi dia tu mestilah kita dah tahu siapa orangnya. Dia tu Azrin ke contoh kan. Ataupun siapa-siapa ke. Macam puji diri sendiri pula kan. Itu contoh lah. Mereka semua. Jadi domir ni maksudnya kata ganti nama diri. Kita dah belajar lah ke domir ni.
dia, mereka berdua, mereka semua. Kan kalau dalam bahasa Arab, dia untuk seorang lelaki huwa, mereka berdua huma, mereka semua hum. Engkau, kamu berdua, kamu semua. Kan kalau dalam bahasa Arabnya untuk lelaki anta, antuma, antum. Apa Anti. lagi? Anti, Anti. antuma, antuna. Semua tu lah. Yang 14 tu lah. Itu domir. So, domir ini dia adalah daripada kalangan isim ma'rifah. Isim yang spesifik. Engkau. Engkau ni orang baik. Kan? Kita dah spesifik. Ni kita jumpa orang. Baik. Apa baiknya kan? Tak spesifik tu. Bagi tahu dulu. Engkau. Jadi, engkau dekat situ, dia adalah isim yang spesifik. Ma'rifah bahasa Arab kata. Baik. Saya nak minta tuan-tuan catatkan dekat domir ni. Tuan-tuan buat dalam kurungan boleh tak? Bawah ni tuan-tuan letak dalam kurungan. Munfasil. Munfasil. Maaf Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru sampai rumah. Daripada mana tu Puan Roslawati? Masjid. Masya Allah. Oh, ada kelas tu Itulah. Alhamdulillah. Macam tu terkejar-kejar tapi tak apa. Nak juga belajar. Okay, muka surat berapa ni Ustaz? Kita muka surat 125 ataupun 126. Okey, baik Ustaz. Terima Okey, kasih. baik. Tajuk mubtada dan khabar. Ada kita dah ulaskan di awal. Nanti kalau Puan Rosla boleh tengok. Nanti tengoklah sikit minit-minit awal tu. Boleh. Kenapa? Okey, baik. Domir munfasil. Saya minta tuan-tuan tulis kat sini. Kenapa saya minta tuan-tuan tulis domir munfasil? Sebab domir kan ada dua jenis kan. Satu muttasil, satu lagi munfasil. Yang dimaksudkan dengan ma'rifah kat sini adalah domir munfasil. Jadi kalau orang tanya, muttasil tak ma'rifah ke? Muttasil tu kalau dia melekat dengan perkataan sebelumnya, tu muttasil. Okey, baik. Itu yang pertama. Contohnya domir munfasil tu huwa, huma, hum yang kita sebut tadi lah. Dia, mereka semua tu. Okey. Isim yang ma'rifah, yang spesifik juga, dalam bahasa Arab ni, orang Arab kata isim yang spesifik yang kedua adalah isim isyarah. Kata tunjuk. Kita dah belajar juga kata tunjuk. Tuan-tuan buka dalam kad diagram kita sekejap. Warna pink A, tuan-tuan ya. Buka kad diagram pink A, isim ma'rifah. Sebelah kiri bawah tu. Ada hadza untuk lelaki ya. Hazani, hazaini, haulai. Itu untuk lelaki. Untuk perempuan, hadhihi, hatani, hataini, haulai. Itu untuk tunjuk dekat kita terjemahkan ini. Kalau tunjuk jauh, zalika, zanika, zainika, ulaika. Itu untuk tunjuk jauh, lelaki punya. Kalau perempuan punya ataupun muannas punya, tilka, tanika, tainika, ulaika. Itu untuk tunjuk jauh. Yang penting, kesimpulannya apa? Semua isim isyarah tu ataupun perkataan-perkataan dalam kumpulan isim isyarah itu, semuanya spesifik belaka. Ini, kita kata ini. Kita spesifik tu. Kan ini ialah milik saya, contoh. Itu ialah baju saya. Itu tu spesifik. Jadi kita kata baju saya. Mana baju engkau? Dia tak spesifik. Dia kata itu, ini. Ataupun dia sebut kat sini lah. Okey? Baik. Yang kedua isim isyarah. Orang Arab kata termasuk daripada, saya tak nak bandingkan sangat dengan bahasa Melayu. Takut tak sama. Jadi kita kata dalam bahasa Arab lah. Orang Arab kata isim isyarah dalam kumpulan ma'rifah spesifik. Yang ketiga. Kita pergi yang keempat dulu boleh tak? Yang keempat dulu. Kita langkau sikit yang keempat. Kata nama khas. Kata nama khas. Baik, kata nama khas ni macam saya sebut tadi lah. Azrin. Itu kata nama khas tu. Malaysia, Indonesia, Filipina, Brazil. Itu kata nama khas. Okay. Apa juga
kata nama khas, maka dia adalah ma'rifah. Dia adalah ma'rifah. Ha. Istana. Istana tu dia umum. Tapi kalau sebut istana negara, tu kata nama khas itu. Kita dah spesifikkan. Kuala Lumpur. Tu spesifik lah tu lah. Okey, selesai lah. Tu contoh kata nama khas. Baik, spesifik. Kita pergi kepada isim mausul dulu. Nombor 5 dulu. Nombor 5, isim mausul. Isim mausul pun orang Arab kata daripada jenis kata nama khas, daripada jenis spesifik. Baik, tuan-tuan buka kat diagram kita warna pink A tadi. Pergi dekat kumpulan isim mausul sebelah kiri atas. Isim mausul sebelah kiri atas. Ada kat situ dah. Alladhi, alladhani, alladhaini, alladhina, allati, allatani, allataini, allati, allai. Ataupun yang kat tengah-tengah tu man dan juga ma. Ini semua adalah isim mausul. Dengan makna yang tersendirilah, sama ada untuk yang muzakkar lelaki ataupun muannas perempuan. Yang penting semua isim mausul tu, perkataan dalam kumpulan isim mausul tu, dia adalah spesifik, orang Arab kata. Spesifik dalam kategori ma'rifah. Okey. Kemudian kita pergi kepada nombor 6. Nombor 6, mudhaf kepada isim ma'rifah. Mudhaf kepada isim ma'rifah. Ini tuan-tuan saya nak minta tuan-tuan tulis dekat dalam kurungan. Tulis dalam tulisan Rumi boleh, tulisan Arab pun boleh. Kalau tulisan Rumi lebih kurang macam ni lah. Idhafah. Idhafah. Idhafah nah. Okey, apa itu idhafah? Saya nak buat satu apa nama ni, contoh sat lagi. Idhafah ni maksudnya mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Kan kita dah belajar mudhaf, kita biasa dengar. Selepas mudhaf ada apa? Mudhafun ilaih kan? Mudhaf kata nama yang bersandar, mudhafun ilaih kata nama yang disandarkan. Ataupun mudhaf dan juga mudhafun ilaih lah. Contoh. Contoh. Mudhaf dan juga mudhafun ilaih itu adalah ringkasnya orang Arab kata idhafah. Baik, saya nak buat contoh dulu kat sini. Apa contoh mudhaf yang kita dah belajar sebelum ni? Rasulullah. Rasulullah. Aywa. Rasulullah. Okey, Rasulullah. Kalimat Rasul ni tuan-tuan, dia adalah mudhaf. Kalimat Allah mudhafun ilaih. Jadi gandingan antara mudhaf dan mudhafun ilaih ini istilahnya idhafah. Jadi kalimat yang idhafah macam ni, orang Arab kata dia adalah spesifik ataupun ma'rifah. Kalimat yang bersandar macam ni, idhafah yang macam ni, mudhaf dan juga mudhafun ilaih, orang Arab kata dia adalah ma'rifah ataupun spesifik. Contoh saya bagi. Saya kata apa? Madinah. Madinah. Madinah apa dalam bahasa Melayu? Madinah bahasa Melayu maksud bandar. Bandar. Dia tak spesifik tuan-tuan. Bandar sama ada bandar Kuala Lumpur, Madinah Kuala Lumpur. Kan? Madinah. Banyak Madinah kat dunia ni kan? Mana satu yang kau masukkan ni? Jadi kita nak spesifikkan dia, kita sandarkan dia. Kita kata Madinatun Nabi. Bila kita dah sandarkan dia, maka dia dah spesifik lah. Bandar siapa? Bandar Nabi. Bandar Nabi tu kita dah tahu dah kat mana? Madinah Munawwarah. Okey tuan-tuan.
Boleh tak? InsyaAllah. Aywa. Ada soalan tak sekat ni? Masih lagi okey lah. Oh tuan-tuan, lagi setengah jam kita rehat. Lama tak? Okay. Sambil-sambil minum kopi. Kan puasa tuan-tuan. Ini berubah. Okey, saya ulang balik. Contoh yang lain pula kita kata. Tengok kalimat Madinah ni. Kalimat Madinah ni, dia mudhaf kepada An-Nabi kan? Dia bersandar kepada An-Nabi. Ingat lagi tak ciri-ciri isim yang nak jadi mudhaf? Ada dua ciri penting. Pertama, pangkalnya tidak ada alif lam. Kedua, di hujungnya tidak ada tanwin. Jadi Madinah itu pangkalnya tak ada alif lam ni. Kalimat Madinah ni. Tak ada alif lam. Hujungnya pun tak ada tanwin. Saya lupa tulis Madinatu. Hujungnya pun tak ada tanwin. Jadi boleh tak dia bersandar kepada perkataan Nabi selepasnya? Jawapannya bolehlah. Layaklah. Sebab cukup ciri dia. Cukup syarat dia. Pangkal tak ada alif lam. Hujung tak ada tanwin. Jadi Madinatun Nabi. Baik, saya bagi contoh yang lain. Kita padam yang ni. Kita kata kalimat apa tuan-tuan? Yaum. Yaum maknanya hari. Spesifik tak? Saya kata hari je. Tak spesifik hari apa? Hari Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke, Khamis ke kan? Jadi cara nak spesifikkan dia, kita idhafahkan dia. Kita sandarkan dia kepada perkataan selepasnya. Hari apa? Kita sebutlah. Yaumul Khamis. Kiamah ke terpulanglah kan? Yaumul. Tapi kita ambil contoh Yaumul Khamis. Bila kita dah sandarkan dia ataupun kita idhafahkan dia, ada mudhaf, ada mudhafun ilaih, dia jadi spesifik tak tuan-tuan? Dia jadi spesifik. Cukup tak syarat kalimat yaum ini nak bersandar? Jawapannya cukup. Apa dia? Pangkalnya tidak ada alif lam, hujungnya tidak ada tanwin. Jadi bila kita sandarkan dia, bermakna dia jadi spesifik. Jadi orang Arab kata perkataan yang bersandar, dia adalah di kalangan perkataan yang spesifik ataupun ma'rifah. Saya bagi lagi satu contoh. Lagi satu contoh. Apa tuan-tuan? Kitab. Kita ambil contoh perkataan kitab. Kitab. Kitabun. Contoh kan. Apa makna kitab tuan-tuan? Buku tak? Kitab. Buku. Orang Arab kata dia tak spesifik ni. Dia kena sandarkan dulu kepada mana-mana perkataan untuk kita jadikan dia makrifah. Buku. Buku apa? Buku siapa? Buku apa? Buku apa kan? Kitabu. Contoh kitabu Zaidin contoh. Buku Zaid. Zaid punya buku dah tu bahasa kita kan. Jadi bila dia dah bersandar, maka ketika itu dia jadi spesifik. Kitabu Zaidin. Buku Zaid. Macam tu. Tengok ciri-ciri pada kalimat kitab tu. Layak tak untuk dia jadi mudhaf ataupun bersandar? Jawapannya layak. Sebab apa? Pangkalnya tidak ada alif lam, hujungnya tidak ada tanwin. Ustaz nak tanya yang pasal Kitabu Zaidi kan? Okey, kalau itu Zaidi tu nama lelaki. Kalau kita letak nama Zaidah, tamar butah tu kan, tetap kena Zaidati ke juga Ustaz? Betul. Kena letak sebab dia mudhaf, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih Zaid. Contoh Zaid kan, mudhafun ilaih ni, Zaid ni ke mudhafun ilaih lah. Dia baris bawah. Betul. Betul. Kalau nama perempuan, masa akad nama perempuan. Ni Zaidi kan, kalau
Zaidah contoh kan. Ha, Kan dah bertamar buta kan. ya, Oh tetap letak T juga. betul. Kena letak baris bawah juga. Baris bawah juga. Okey. Ha. Okey, selesai lah. Itu cerita idhafah tu nombor 6. Jadi orang Arab kata perkataan yang bersandar juga dikategorikan sebagai ma'rifah. Okey, yang kita langkau tadi mana? Nombor 3. Okey. Nombor 3 ni dia kata perkataan isim kata nama yang nak dijadikan makrifah ni, yang nak dikategorikan sebagai spesifik ni, perkataan isim yang kita tambah alif lam di pangkal dia. Contoh, saya kata apa? Contoh tadi kitab kan? Ada dua cara lah. Kitab. Dia tak spesifik ni. Jadi cara nak menjadikan dia tu makrifah, orang Arab kata engkau tambah alif lam di pangkal dia. Jadi macam mana? Alkitab. Al-kitab. Okey, al-kitab. Okey, ada nak tanya? Kok ada soalan cepu mas yang boleh saya jawab lah. Jadi kalau tuan-tuan nak spesifikkan dia, tuan-tuan tambah alif lam. Contoh apa lagi? Sebelum kita pergi contoh kedua. Tapi baris dia tetap sama ke Ustaz? Al-Kitabi juga ke? Boleh kalau kata kitabun, contoh kita kat sini atas ni kitabun kan. Mm-mm. Bila kita letak alif lam, kita kena buang tanwin kan. Kita baca Mm-mm. al-kitabu. Kitabu. Macam tu. Okey. Tapi dia spesifik tak? Al-kitabu jawapannya ya. Sebab apa? Sebab kita dah tambah alif lam di pangkalnya. Ustaz, kadang-kadang ada dekat nama orang Al-Husaini contohnya Al tu. Tu yang isyarat apa tu? Al-Husain contohnya. Al-Husain tu dia lebih sebenarnya kepada nak nisbah, menisbahkan. Contoh Al-Husain itu dia menisbahkan dia kepada keturunan Husain lah. Jadi spesifik jugalah kan? Betul, spesifik jugalah. Geng-geng Al-Husain lah. Tapi lebih orang kata apa, dia double spesifik kat situ tu. Dekat hujung tu ada ya pula kadang-kadang tu Al-Husaini. Ada ya kan? Ya tu juga ya dipanggil dalam bahasa Arab ya nisbi ataupun ya nisbah. Menisbahkan dia kepada keturunan Al-Husain. Al itu pun dah spesifik. Tambah lagi dengan ya nisbah tu lagi spesifik lah. Macam kita orang Malaysia kan, Al-Malizi, Al itu dah spesifik lah. Tambah pula ya dekat ujung tu lagi spesifik lah. Dia panggil ya nisbah, dia panggil tu. Ada orang Singapura kat sini kan, As-Singhafuri contoh. Kalau kita orang Melayu, Al-Malayuwi, Al itu dah spesifik lah. Ni Cik Lim kita Cina, As-Sini kan. Kalau India, Jawa Ustaz, kalau Jawa Ustaz Al-Jawi. Sahih Al-Jawi. Betul. Al-Jawi. Kita ni masyarakat Nusantara, orang Arab panggil kita semua Jawi dulu ni. Bangsa Jawi. Kan tuan-tuan dulu tuan-tuan zaman tuan-tuan lah, zaman sekarang ni kita dah orang Arab pun generasi baru. Dia dah tahu dah Malaysia, Indonesia kan. Malawi. Kalau dulu dia tengok muka sama je, semua dia panggil Jawi belakang ni, Jawa belakang ni. Kalau saya duduk pergi, tak tahulah saya hari tu saya jumpa siapa dekat Mekah lah, kat Mekah ke Madinah, dia jumpa orang Arab tua. Dia panggil anta Jawi, dia kata. Jawi. Maknanya generasi lama tu dia akan istilahkan kita ni bangsa Jawi. Nusantara lah. Jawi ni jauh kan Ustaz? Maksudnya? Jawa lah, dia asal nisbah Jawa lah. Bukan Jawa, jauh. Jauh. Tak. Jawi Bukan. Jawi tu nisbah kepada Jawa, keturunan Jawa.
Dulu memang kita ni orang Arab panggil kita ni Jawa kan. Tapi Jazirah kita ni dalam peta Arab lama, saya pernah tengok peta Arab lama dulu. Dia panggil negara apa kawasan kita Nusantara ni dia panggil Al-Jazirah Al-Malayuwiyah. Jazirah ni kepulauan Melayu. So besarlah. Termasuklah Indonesia, sebahagian daripada semua Singapura apa semua, Filipina apa semua tu. Tapi kalau kita pergi sana, orang dulu dipanggil Al-Jawi. Tapi sekarang ni dia tak panggil dah, dia panggil Malizi, Indonesia. Dia sebut negara aja kan. Singapura. Kalau kita pergi sana pun tuan-tuan, muka kita ni yang suka membeli ke tak tuan-tuan? Ni muka suka beli. Beli Beli kan. Okeylah tuan-tuan. Baik. Baik. Jadi cara kita nak menjadikan kalimat kitab ni sebagai spesifik ada dua cara lah kalau kita simpulkan. Pertama dengan cara idhafah tadi tu. Betul tak? Kitabu Zaidin. Itu cara pertama. Cara kedua kita tambah alif lam di pangkal. Jadi ada dua cara untuk menjadikan kalimat kitab itu spesifik. Pertama idhafah, yang kedua tambah alif lam. Tu nombor 3 dengan nombor 6 tu contoh yang kalimat yang sama. Okey, contoh lagi kita ambil. Kita ambil kata masjid lah tuan-tuan ya. Masjid. Saya tak tulis alif lam tu. Masjid. Spesifik tak? Tak. Tak spesifik. Macam mana cara nak spesifikkan tu? Tuan-tuan boleh pilih. Sama ada guna cara yang ketiga, tambah alif lam di pangkal, ataupun tuan-tuan gunakan cara yang keenam, iaitu sandarkan dia. Okey. Jadi kita ambil cara yang ketiga sebab sekarang kita tengah contohkan yang ketiga kan. Kita tambah alif lam. Al-masjidu. Al-masjidu. Jadi dia spesifik. Ataupun tuan-tuan nak guna cara yang keenam, idhafah. Tuan-tuan sandarkan dia kepada perkataan selepasnya. Contohlah, Masjidu An-Nabawi. Kan? Itu spesifik kan? Betul tak? Saya nak pergi masjid. Masjid mana tu? Masjidun Nabawi. Jadi kita dah spesifikkan dia. Nampak tak tulisan tu? Boleh dah no? Gelap sikit tu. Masjidun. Tadi puan apa tanya? Puan Roslawati ya? Ya saya. Adakah Nabawi tu nak baris bawah? Ya. Masjidun Nabawiyyi. Sebab mudhafun ilaih kena baris bawah. Yang lagi satu Ustaz tu apa? Masjidil Haram. Boleh. Jadi Masjid Haram tu spesifik lah tu sebab kita sandarkan dia kepada kalimat Al-Haram kan? Al-Haram ya. Jadi itu dah jadi spesifik tu. Masjidul Haram. Masjidun Kalau kat dalam Quran tu ada sebut masjidin. Kalau masjidin? Tu ada sebab lah. Mungkin ada sebelum tu ada haraf jar ke. Okey. Minal Masjidil Haram kan? Ya betul. Tapi dia tak baris bawah Ustaz. Mana? Yang mana? Yang Masjidil Haram. Yang dekat yang kita duk sebut sekarang ni ke? Tak, itu sebab kita sebut secara seketul je. Tapi kalau kita letak haraf jar sebelum tu, contoh saya letak min kan? Min kan haraf jar, fungsi min membaris bawahkan isim selepasnya kan? Maka ketika tu kita kena tukarlah min masjidi lah. Macam tu. Min masjidi, okey. Jadi baris bawah ke depan tu dia ada sebab dia lah kan? Okey. Baik tuan-tuan. Jadi bila kita sandarkan perkataan masjid tu kepada mana-mana perkataan yang lain, maka dia dah jadi spesifik. Contoh masjid kat rumah saya ni, Masjid Al-Hidayah. Masjid mana? Masjidul Hidayah. Jadi saya dah sandarkan kalimat masjid tu kepada Al-Hidayah. Jadi spesifik lah tu. Masjidul Taqwa. Masjid apa, macam-macam masjid kat Malaysia ni kan. Jadi bila kita sandarkan kepada apa-apa perkataan selepasnya, maka dia jadi spesifik. Itu cara memakrifahkan, menspesifikkan perkataan itu dengan cara yang keenam. Ataupun kita pakai cara yang ketiga, kita tambah alif lam. Al-masjid.
Okey. Boleh tuan-tuan? Baik, saya nak cuba samakan sikitlah. Huruf lam ini, alif lam, suka huruf lam, huruf alif lam ni, perkataan yang ada alif lam ni, isim yang ada alif lam ni, isim yang ada alif lam ini, kalau dalam bahasa Inggeris, dia ibarat macam the, tuan-tuan. The. Betul tak kalau cikgu bahasa Inggeris ke tuan-tuan yang pandai cakap Inggeris? Ya. Betul. Betul lah. Jadi bila perkataan isim tu ada alif lam, bermakna alif lam tu ibarat macam the lah dalam bahasa Inggeris. Al-masjid maksudnya apa? The mosque lah, betul? Mos. The mosque. Saya pun tak pandai baca sangat tuan-tuan. Dulu saya kecil-kecil saya baca the mosque. Betul cakap. Betul juga. Punya juhalaknya. Apa Ustaz jualan? Juhalak. Jahil sangat. Ustaz. Kalau apa? Kalau batu cave lagi ya. Adik saya lagi. Oh, kita nak pergi Batu Cava. Batu Cava. Batu Cava. Ayah saya gelak tak berhenti tuan-tuan. Kalau saya buka cerita tu hari ni, ayah saya duk gelak lagi. Batu cave. Nah, ya betul lah. Tukar apa batu bukit ke kan? Batu gua. Batu gua, gua kan? Cave kan? Cave gua Bukit tak, gua. Tukarlah batu gua ni kekal tu. Budak-budak mana tahu kan? Batu cover. Batu. Macam-macam lah. Sebab ada nama-nama yang pelik-pelik dia orang tukar macam apa batang berjuntai. Kan dia tukar nama sekarang ni kan? Oh, tak tahu. Boleh pula dia tukar nama. Tak perasan Tak saya sebab rajin balik daripada utara ke selatan, selatan utara. Jadi nampaklah dia tukar. Dulu nama batang berjuntai. Bestari kan? Bestari Jaya. Dia tukar apa sekarang ni? Bestari Jaya. Bistari Jaya. Sedap sikit lah kan? Boleh pula dia tukar nama kan? Matang Batu Cava dia tak tukar. Dah tukar. Batu Kif. Nah, ya orang tua. Okey tuan-tuan itu cerita berkenaan dengan apa al tu. Al itu ibarat macam the lah. Okey, jadi kita simpulkan isim makrifah ni, isim yang spesifik ni ada 6. Pertama dhamir, kita dah kurungkan dhamir munfasil. Kedua isim isyarah, kata tunjuk. Ketiga isim yang kita tambah alif lam. Keempat kata nama khas. Kelima isim mausul. Dan keenam isim yang bersandar ataupun idhafah. Kita ringkaskan idhafah. Senang. Mudhaf dan juga mudhafun ilaih lah tu. Ataupun isim yang bersandar. Okey tuan-tuan. Semua isim makrifah ni, keenam-enam isim makrifah ni, bahasa mudahnya layak untuk menjadi mubtada'. Layak untuk menjadi mubtada'. Contohnya macam kita ambil daripada nombor 4. Kata nama khas. Zaid. Zaid itu, ataupun tadi kita contoh apa? Azrin. Azrin itu berdiri. Jadi Azrin tu mubtada' daripada jenis nombor 4. Okey. Kalau saya pakai contoh mubtada' daripada jenis nombor 1, dia berdiri. Contohlah kita katakan dia berdiri. Dia tu mubtada' daripada jenis mana? Daripada jenis nombor 1, dhamir. Dalam bahasa Arabnya huwa lah kan? Huwa. Okey. Ataupun kita ambil isim, kita ambil mubtada' daripada jenis nombor 2, isim isyarah. Apa contoh isim isyarah? Ini kan contoh ini. Ini ialah sebuah buku. Betul tak? Betul. Contoh kan ini. Jadi kalau kita tukar ke bahasa Arab, hadza kitabun. Jadi hadza itu adalah mubtada' daripada jenis nombor 2 iaitu isim isyarah. Contoh kita ambil isim isyarah daripada jenis nombor 3. Perkataan isim yang kita tambah alif lam. Contoh kita ambil tadi apa? Baitun. Baitun rumah kan makna dia. Rumah itu cantik contohnya kan.
Ataupun rumah itu luas. Rumah itu luas. Jadi kita kata al-baitu. Itu mubtada' tu. Mubtada' daripada jenis nombor 3. Itu. Kita tambah alif lam. Al-baitu jamilun, cantik. Ataupun luas, wasi'un. Al-baitu. Itulah mubtada'. Okey. Jadi orang Arab kata isim yang makrifah ni daripada 6 jenis ni boleh menjadi mubtada'. Mubtada' tu subjek lah, dalam ilmu bahasa Melayu kita panggil subjek. Okey tuan-tuan, kita rehat dulu. Kita bagi ruang kepada azan kot noh. Nak azan dah tu. Kalau ikut jam saya dah bunyi dah. Kita bagi ruang pada azan sekitar 5 ke 7 minit macam tu. Sekejap lagi tuan-tuan kita sambung balik. Tuan-tuan bolehlah ambil masa sikit rehat-rehat. Lepas rehat kita akan tengok contoh-contoh daripada jenis mubtada' dalam bahasa Arab. Kita ambil dalam bahasa Melayu, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lepas tu kita tengok mubtada' tu daripada jenis yang nombor 1 ke sampai nombor 6, mana satu. Okey, silakan tuan-tuan untuk rehat. Lagi saya bagi salam, tuan-tuan masuk kan? Lebih kurang 5 ke 10 minit itulah, insya-Allah. InsyaAllah. Tafaddalu.